Maka kata ulama, yang tak reti bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Hati-hati pasal apa? Kerana kata Imam Ibn Athaillah, satu masa nanti Allah Subhanahu wa taala akan tarik dia secara paksa untuk dia bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, orang yang tak reti bersyukur ni, nanti satu masa Allah rentak dia. Satu masa nanti Allah paksa dia untuk dia bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ni rahmat daripada Allah nah. Ni bukan makna kata Allah Taala tu zalim, tidak sama sekali. Tuan-tuan, sebab itu ulama kata, kenapa manusia ni cepat cemuih pada satu-satu perkara dan satu-satu benda. Tentu kita cepat cemuih. Nah, contoh beli kereta. Beli kereta setakat 2-3 bulan dia gosok. Polish kereta. Gosok. Lepas semayang subuh dia tak lupa, dia naik masjid juga. Kan, tapi tang wirid dia tak wirid dah. Pasal apa? Kereta baru. Kira lepas subuh dia nak belik kereta baru. Duk gosok 2-3 bulan gosok kereta. Tuan-tuan, masuk bulan keempat kurang gosok dah. Masuk bulan kelima tak gosok terus. Tuan-tuan, ni sunnatullah. Yang ni adalah fitrah Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada manusia. Tuan-tuan, tengok bini kita, orang perempuan kita. Dulu masa bercinta, apa janji yang kita tak beri kat dia? Apa kata-kata manis yang kita tak beri kat dia? Lautan api sanggup ku renangi, tak percaya belahlah dada ambil hati. Tu dia. Lepas-lepas boleh kat dia setahun 2 tahun, nak kira menikah seorang lagi. Tak boleh. Tuan-tuan, sebab itu pada orang perempuan Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka itu berhaid. Haid sekurang-kurang haid sehari semalam, ni yang paling sedikit. Ghalib ataupun kebiasaan 6 atau 7 hari. Paling lama 15 hari beserta dengan malam dia. Yang tu adalah sebanyak-banyak haid. Dan tuan, apa yang kita tak boleh buat masa isteri kita sedang berhaid? Allah Subhanahu wa taala kata, fa'tazilun nisaa fil mahid. Jauhkan diri kamu daripada perempuan yang sedang didatangi haid, kata Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maknanya isteri tengah haid kita ndak macam mana pun tak boleh. Tuan-tuan, tak boleh sama sekali. Sebab tu dia dilarang. Perempuan yang sedang berhaid, suami dia tak boleh berseronok-seronok dengan isteri dia di antara dada ni sampailah kepada parah lutut. Tak boleh. Dilarang untuk suami itu bermesra-mesra pada kawasan tersebut. Tuan-tuan, kerana apa? Kerana kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha, orang yang bermain-main di tepi perigi, dia kata, orang yang bermain-main di tepi perigi dikhawatiri esok-esok ni ada satu masa nanti dia akan terjatuh di dalam perigi tersebut. Orang dia main-main kat situ, satu hari dia jatuh juga, terjelepak juga. Tuan-tuan, duduk main dekat perigi tu, sekali sekala dia terantuk juga, sekali sekala ada kena. Maka sebab tu dilarang. Maka Allah Subhanahu wa taala kata, fa'tazilun nisaa fil mahid, jauhkan diri kamu pada perempuan yang sedang berhaid, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan antara hikmah haid ini supaya kita orang lelaki tak cemuih dengan perempuan kita. Dia tak cemuih. Kena hak yang geng muda-muda lah. 6-7 hari duk puasa. 2 minggu dia ada apa ni teliok. Tapi bila dia tengok bini dia dah boleh pakai telekung, malam tu semangat lain macam. Semangat dia lain macam. Tengok-tengok siap dia tanya.
No, malam ni pakai telekung dah. Masya-Allah. Tuan-tuan, kerana sunnatullah Allah Subhanahu wa taala jadikan pada manusia tu apa juga perkara dia akan jadi cepat cemui. Dan tuan pasal apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala dia tak mau manusia ini lalai dan langsung tak teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kerana Allah Taala dia zat yang tak boleh untuk kita lihat dengan mata kepala kita. Yang kita boleh lihat, yang boleh kita tengok hari-hari pun kita lupa. Tuan-tuan, hutang kita lupa, hutang. Kita duk berhutang dengan orang, jumpa dengan orang. Hak tu tara orang punya. Tuan-tuan. Hak tu tara tuan yang beri hutang tu hidup lagi. Dan bila jumpa dengan dia, lari kita. Ada sebagian orang lah, tak semua macam tu. Dan mungkin juga ada kesulitan lain. Tuan, ni kan pula dengan zat yang tak nampak. Tuan, yang mana iman ini, dia akan ada iman bila mana dia melihat setiap kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inilah dalil, tuan-tuan. Inilah bukti bahawa kewujudan adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan senang itu. Nah, bila mana kita nak beriman dengan zat yang kita tak nampak dengan mata kepala kita, tapi dia punya tanda dia ada. Dan kerana itu Allah Taala jadikan satu benda tu cemui. Kerana nak manusia ni balik semula kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan orang yang tak bersyukur itu dipaksa dia untuk bersyukur dengan Allah. Ini juga merupakan sunnatullah. Dan bila mana dia lupa lalai dengan rahmat Allah, dan Allah Taala hendak supaya dia ni tunduk semula dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab tu kadang-kadang kita tengok, kita ada benda yang kita sayang sangat, tapi kadang-kadang benda tu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, hilang dia, ataupun musnah dia dalam kepelbagaian bentuk. Allah Subhanahu wa taala ambil balik. Dan tuan, dalam firman Allah Taala kata, bila Allah Subhanahu wa taala ambil sesuatu daripada manusia, daripada hamba dia, la'allahum yatadarra'un, mudah-mudahan manusia itu dia boleh kembali balik semula kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, rasmi manusia ni, adat manusia, tabiat manusia, bila benda yang paling dia sayang tiba-tiba diambil macam tu, musnah macam tu sahaja, dan tuan, masa itulah dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan tengok Firaun. Tuan, Firaun ni pemimpin yang Allah Taala beri dia kekuasaan yang begitu besar. Tuan, Firaun dia ada dua pemimpin yang besar, dia punya kekuasaan dia dua. Ni disebut dalam tafsir Al-Munir yang dikarang oleh almarhum Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu taala, salah seorang daripada ulama negeri Syria. Dan disebut dalam tafsir Munir bahawa pemimpin yang paling besar, Allah Ta'ala beri kerajaan yang besar, kekuasaan besar, ada dua orang. Yang pertama Namrus, yang keduanya adalah Fir'aun. Ni dua-dua ni jenis mengaku Tuhan. Besar tak besar mereka ni jenis mengaku Tuhan. Dan setan pun angkat tangan dengan mereka ni. Syaitan pun angkat tangan dengan mereka ni. Pasal apa? Syaitan kata, sejahat-jahat aku tak pernah mengaku diri aku ni sebagai Tuhan. Syaitan kata. Tapi Namrus dengan Fir'aun, Fir'aun dia kata apa? Ana rabbakumul a'la.
aku ni adalah Tuhan kamu yang paling tinggi, kata Fir'aun. Sombong tuan-tuan Fir'aun ni. Tuan-tuan Fir'aun ni dia bukan besar mana pun. Kalau kita tengok dia punya mayat dia tak besar mana, tapi orang takut dengan dia. Orang takut dengan dia, orang gerun dengan dia. Apa yang dia perintah semua orang pakat buat. Piramid di Mesir, tuan-tuan, tu salah satu daripada tanda kesombongan Fir'aun. Piramid yang dia buat tu, itu salah satu tanda kesombongan Fir'aun. Batu dia diambil daripada Aswan, dibawa ke kota Qahirah di Gizah sana. Dan itu satu kesombongan Fir'aun. Tuan-tuan, tapi Fir'aun ni bila mana dia tenggelam di tengah-tengah laut, tuan-tuan, dia kata apa? Ni tara Fir'aun. Ni tara Fir'aun, tuan-tuan. Yang mana Fir'aun kata, ana rabbakumul a'la. Aku ni Tuhan kamu yang paling tinggi. Tuan-tuan, bila mana dia berada dalam keadaan susah, bila berada dalam keadaan tersepit macam tu, dalam keadaan nyawa ikan masa tu, dia duk berasa tak ada siapa lagi dah boleh tolong dia. Tuan-tuan, Fir'aun menjerit. Dia kata apa? Masa nak tenggelam ni, masa dia ditelan di laut yang dibelah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kisah dia mengejar Nabi Allah Musa AS dan pengikut dia. Tuan-tuan, Fir'aun masa dia nak tenggelam, lemah dah ni. Dia kata apa? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman mulai saat ni, aku percaya. Mulai pada saat ni aku beriman dengan Tuhan Musa dan juga Tuhannya Harun, dia kata. Tuan-tuan, bila dah sesak macam tu, baru dia nak kembali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tu Allah Subhanahu Wa Taala kata, benda yang kami ambil ni la'allahum yatadarra'un. Benda yang kami ambil, mudah-mudahan manusia tu balik semula. Mudah-mudahan dia tunduk balik semula dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ni kita kena wabak COVID-19 ni. Tuan-tuan, saya yakin sebahagian besar daripada orang bila dia nak keluar hari ni tak lupa dah baca bismillah, tak lupa. Tuan-tuan, bila kena macam ni baru kita teringat nak buka Al-Quran, nak laungkan azan dengan kuat. Pasal ada fakta yang menyatakan COVID-19 tidak aktif bila mana azan dilaungkan. Allahu a'lam lah betul ke tak. Tapi yang kita duk baca-baca tu macam tu lah, ada sebahagian daripada fakta. Tapi fakta ni pun kadang-kadang auta juga. Tapi kita hari ni tuan-tuan, macam-macam doa kita boleh baca. Macam-macam doa. Pergantungan kita lebih kuat lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak keluar macam ni, kita tahu ni berhimpun ramai-ramai ni bahaya ni. Tuan-tuan, tapi kita keluar juga. Saya yakin sebelum keluar rumah tadi orang pakat semua doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. La'allahum yatadarra'un. Mudah-mudahan mereka itu dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, maka demikian Allah paksa orang tu bersyukur juga adalah daripada rahmat, daripada kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia kata wal akhiratu hiyal jannah. Dan akhirat yang disebutkan itu dia adalah syurga Allah. Tuan-tuan, semua orang dia nakkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kata pengarang kitab ni, manusia dia nakkan syurga Allah. Semua manusia dia nakkan keistimewaan pada sisi Allah. Wala yakfi fi husulil fawzi biha al-iradatu faqat, dia kata. Tetapi tidak cukup dalam dia nak mendapatkan syurga itu, tak cukup hanya sekadar al-iradah, tak cukup hanya sekadar kehendak sahaja. Tuan-tuan, dia nak syurga tapi dia tak buat apa yang diperintah oleh Allah. Tuan-tuan, dia takut dengan neraka Allah
tapi dia tak bersedia untuk menghadapi, dia tak bersedia pun untuk dia menghadapi hari pembalasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala. Dan tuan, orang ni adalah orang yang tak benar di dalam dakwaan dia. Dan tuan, kata Sayyiduna Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardah, orang yang nakkan kebahagiaan, maka hendaklah dia menggunakan semua peluang. Dan tuan, dia nakkan kebahagiaan, dia nakkan kebaikan, dan tuan, dia akan guna semua peluang bagi membolehkan dia mendapatkan kebahagiaan dan juga keistimewaan pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, maka kerana itu kita tengok ni contoh, tuan-tuan, orang yang betul-betul dia nak ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan, kita ni tuan-tuan pasal mungkin tak nampak lah kot, syurga tu tak nampak, tapi kalau nampak, masya-Allah. Dan tu kerana tu nak kena bersihkan hati kita ni. Allah Subhanahu wa taala kata, qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya telah berjayalah orang yang membersihkan jiwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, pasal apa dia berjaya? Ketika mana dia bersihkan jiwa dia dengan Allah. Tuan-tuan tengok nak kata-kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa ardah. Sayyidina Ali kata, aku ni bila buat baik, kata Sayyidina Ali, aku nampak seolah-olah syurga tu depan mataku. Dan bila mana pula aku melihat kepada dosa, seolah-olah neraka berada di hadapan aku. Dan tuan, orang bukan tak tahu ada syurga dan neraka, orang tahu. Tuan-tuan, orang bukan tak tahu bila buat ibadat tu dia dibalas dengan kebaikan dari Allah. Semua orang tahu. Dan tuan, semua orang tahu bila buat keburukan, maka dia diberikan keburukan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, tapi berapa ramai orang yang dia bila dalam keadaan sunyi, orang tak nampak. Dan tuan, masa tu bila orang uluk kat dia, rasuah dan sebagainya, dan tuan, orang panggil duit bawah meja, orang panggil. Tuan, dia kata jangan bagi kod atas, bagi kod bawah, dia kata. Orang tak nampak. Dan tuan, dia duk kira orang. Dan tuan, dia tahu tak perbuatan tersebut diharamkan oleh Allah. Dia tahu tak perbuatan tu membawa dia akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan makruf, semua orang tahu benda ni. Semua orang tahu. Dan tapi pasal apa buat? Allah Subhanahu wa taala kata, qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya berjaya orang yang menyucikan jiwa dia. Contoh dia Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa ardah. Kami ni bila buat baik, rasa syurga tu depan mata kami. Bila kami tengok dosa, seolah-olah dosa tu, seolah-olah neraka tu berada di hadapan kami, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa ardah. Maka pengarang kitab ni kata, tak cukup, dia kata, kalau hanya sekadar kehendak nak mendapatkan syurga Allah tapi tak berbuat sesuatu. Tanda Sayyidina Umar tadi kita cerita, tengok tuan-tuan, orang yang jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar adalah orang yang paling kuat dalam membangkang hawa nafsu. Tuan-tuan, ibadat yang paling afdal pada sisi Allah adalah membangkang hawa nafsu. Kata Al-Imam Abdullah At-Tustari rahimahullahu taala, dia kata, tidak ada satu amalan yang lebih disukai oleh Allah melainkan apabila seseorang dia boleh bangkang hawa nafsu dia. Tuan-tuan, hawa nafsu ni jahat. Dia bawa manusia kepada benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha pernah ditanya oleh sahabat, wahai Aisyah, kami ni tak kuat sembahyang macam orang yang beribadat tu.
Kami ni tak banyak infakkan harta pada jalan Allah macam orang yang suka menginfakkan harta dia pada jalan Allah. Kami kurang bangun pada tengah malam. Wahai Aisyah, ada tak apa-apa amalan yang bila kami buat kami boleh menyaingi mereka-mereka itu? Tuan-tuan, apa jawab Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha warḍaha? Kata Sayyidatina Aisyah, buatlah apa yang disuruh oleh Allah, tinggalkan benda yang diharamkan oleh Allah. Ittaqil maharim takun a'badan nas. Kamu tinggal benda yang diharamkan oleh Allah, kamu akan jadi sebenar-benar hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, kerana tu kata Al-Imamul Haddad rahimahullahu taala, dia kata pengarang pada kitab ni, dia kata apa? Ingatlah, dia kata, permulaan perjalanan manusia kesedihan. Dan maknanya apa? Mula-mula nak buat baik ni berat. Mula-mula nak buat baik ni berat. Tuan-tuan, memang perintah ni berat. Dia berat. Sebab itu Quran dia tak turun kepada makhluk lain, dia turun kepada manusia. Manusia yang tahan dengan beratnya ini. Tuan-tuan, Allah Ta'ala kata apa? Kalaulah law anzalna hadzal qur'ana ala jabal, kalaulah Quran ni kami bawa turun kepada gunung ganang. Tuan-tuan, pasal apa Allah Ta'ala sebut gunung ganang ni? Kerana dia besar, dia hebat, dia pasak bumi, dia hebat. Tuan-tuan, bukan senang kita nak kerabat gunung ni. Silap-silap hari bulan tak naik kita sampai ke puncak tu. Tuan-tuan, Allah Ta'ala kata, "Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabal." Kalaulah Quran ni turun kepada gunung ganang ni, kamu akan tengok bagaimana gunung ganang tu akan hancur, tersembam dia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Tentu kerana tu nak buat yang diperintah oleh Allah ni, dia berlawanan dengan hawa nafsu. Sayyidina Umar orang yang cukup membangkang hawa nafsu, sehingga pada satu hari dia pergi ke rumah anak dia Abdullah bin Umar. Dia tengok dekat rumah anak dia Abdullah ni ada daging. Maka kata Sayyidina Umar, pasal apa kamu ada daging di rumah kamu ni? Maka kata Abdullah bin Umar, wahai ayah, kerana teringin nak makan. Maka kata Sayyidina Umar, apakah setiap kali keinginan kita tu kita perlu tunaikan? Inilah yang menyebabkan kita lalai dengan hawa nafsu, kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa ardah. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan sambung lagi perbahasan berkenaan dengan perkara nak mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala